Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Baik, sebelum saya teruskan dengan kisah yang seterusnya, ya, minggu ini adalah minggu bersama dengan Tok Awangah kisahnya. Saya ingin memaklumkan bahawa saya ada buat satu channel baru yang mengisahkan, bukan mengisahlah, bermakna channel itu dicipta untuk saya share beberapa fakta, apa-apa fakta yang saya rasa unik ataupun boleh dikongsikan kepada para pendengar. Jadi kepada mereka yang suka berkenaan dengan fakta, konspirasi dan sebagainya, bolehlah follow dan berteman saya di channel satu lagi. Nama channel tu ialah Fakta 12 Malam. Saya ulang, Fakta 12 Malam. Baik, kita akan teruskan dengan kisah daripada Tok Awangah. Episod yang ke-133 yang bertajuk Mati Terbujur, Hidup Semula. Tapi apapun, jom kita selawat dahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, selawat dah sudah. Jom kita teruskan. Di tengah pusaran air yang menolak ke tebing sungai berteluk itu, nampak buih terapung-apung beralun perlahan. Lantas ayah saya kuis-kuiskan buih tersebut sambil memerhatikan anak-anak ikan yang menggelepar. Tentu mereka menuba sungai sampai tidak hiraukan anak-anak ikan juga menjadi mangsa. Sudah berkali-kali ayah saya mengingatkan Sudin Mamai supaya tidak tuba sungai kalau sekadar mahu mendapatkan ikan. Gunakanlah jeramak pun boleh, dapat hampir setengah keruntung. Tidak perlu ditaburkan tuba biar ikan mabuk tercangut ke permukaan arus. Memang seisi kampung tahu sangat mengenai Sudin Mamai yang suka ke hutan mencari akar tuba. Dia akan titik akar tuba itu dan direndamkan ke tengah arus sungai. Dalam masa setengah jam sahaja, ikan terbul, ikan masai, ikan susur batang, ikan betuk akan terkapung di tengah arus sungai. Orang-orang kampung juga akan menyerbu ke sungai membawa tenggok dengan harapan dapat ikan sampai penuh setimba. Siapa pun tidak marahkan Sudin Mamai yang menuba sungai. Mereka akan tumpang sama dapat rezeki banyak ikan terkapung akibat mabuk tuba. Masakan mereka marah asal sahaja Sudin Mamai tidak larang mereka ikut sama menangguk ikan mabuk tuba yang terkapung di tengah arus sungai. Lagipun mereka tidak perlu bersusah payah ikut Sudin Mamai ke hutan mencari akar tuba berkenaan. Tetapi ayah saya marah benar dengan sikap Sudin Mamai yang suka menuba ikan di sungai. Kadang-kala tidak sampai 3 bulan, dia akan cari lagi akar tuba. Sudin Mamai akan titik sampai hancur biar akan tuba keluarkan getah untuk mabukkan ikan. Bukan takat ikan menyongsong arus sahaja yang terkapung mabuk. Ikan yang menyusup ke kawasan berteluk sama ada ikan semilang, ikan baung, ikan haruan, ikan tilan juga akan mengelepar ke permukaan arus sekiranya tidak sempat menyusup ke lubang tebing. Bila-bila sahaja ikan yang mabuk tuba itu mudah ditangguk oleh orang-orang kampung yang sentiasa menunggu Sudin Mamai turun menuba. Siapa lagi tahu menuba Ya Allah ya Tuanku. Siapa lagi tahu menuba sungai di kampung itu selain daripada Sudin Mamai? Memang Sudin Mamai sahaja yang tahu mencari akar tuba di tengah hutan. Ada orang tuba sungai lagi ni. Gerutu ayah saya memerhatikan emak saya yang tercegat di tebing sungai. Tentulah kerja Sudin Mamai itu, sahut emak saya menjuikan bibir kerana sudah dapat mengagak. Tentu Sudin Mamai yang melakukannya. Makan ikan kena tuba, samalah macam tuba diri sendiri, ujar ayah saya tidak terus mandi di sungai sebaik sahaja batik. Dia tulis batik balik dari menajak di sawah. Untuk cerita Tok Awangah ni, dia macam unik sikit. Kita rasa macam cerita dia ni dah diceritakan. Dia banyak flashback. Dia flashback balik ke belakang. Tapi tak apalah, saya pula yang jadi macam was-was nak baca untuk episod 133 ni. Tapi saya baca yang hujung-hujung lain pula. Jadi dia lebih banyak kepada flashback. Baik, kita teruskan ya. Sudah menjadi kebiasaan ayah saya, dia lebih selesa mandi di sungai apabila balik dari menajak di sawah. Lumpur yang banyak terpalit di seluruh badan mudah saja disental dengan sabun biar habis tanggal tidak bersisa. Emak saya juga akan membasuh kain di sungai setiap kali balik dari sawah.
Sebaik saja menyedari sungai dituba orang, beberapa orang yang sama-sama balik dari sawah tidak lepaskan peluang ikut sama menangkap ikan yang mabuk tuba. Resat tepek cepat sahaja terjun dari tepi sungai mencapai kayu panjang sehasta. Asal sahaja ikan tercangut di permukaan arus, dia akan ketuk sahaja biar mudah ditangkap. Bukan resat tepek sahaja yang cepat-cepat menerkam ikan mabuk tuba. Senah lawar pun ikut sama tadahkan kain tutup kepala. Ikan mabuk tuba itu tidak boleh dibiarkan mati kembung hingga insang dan dimasuki habis semua racun tuba itu. Kalau dibiarkan racun tuba meresap habis, tentu mereka juga akan menerima padah. Disebabkan sudah ramai orang yang menyerbu ke sungai, ayah saya tak mahu lagi mandi di sungai. Dia tak mahu mandi air sungai yang sudah ditabur dengan racun tuba. Lantas ayah saya mengajak emak saya balik sahaja mandi di telaga. Biarlah emak saya juga membasuh kain di telaga disebabkan terkilan dengan perbuatan sudi mamai yang menuba sungai tatkala tengah hari demikian. Tak serik-seriklah Sudin mamai ni. Emak saya mendengus apabila kenangkan adik sepupunya itu. Sudah berkali-kali dimarahi oleh Pak Tua Mahat pun, dia tetap berdegil mahu menuba ikan di sungai. Ikan di sungai dalam kampung ni, gunakan jeramak pun boleh. Ujar ayah saya kesal kerana ikan mabuk tuba itu banyak yang mati tidak dapat dikutip. Memang ayah saya lebih gemarkan menjeramak ikan di sungai kalau teringin mahu masak gulai ikan dengan bacang muda. Okey, bacang. Sebaik saja mak saya jerangkan nasi di tungku, lantas saja ayah saya turun ke sungai membawa jeramak. Tak sampai 1 jam, dia akan balik ke rumah dengan ikan bertengah keruntung. Kalau bandingkan dengan kakaknya Ngasiah, memang ayah saya ni tak mampu nak melakukannya seperti dia. Ngasiah masuk ke lombong dengan tidak memerlukan jeramak ataupun tangguk. Dia sekadar menghulurkan tangan ke bawah rumput-rumput menyerungkup ke tebing. Dalam masa beberapa minit sahaja, Ngasiah sudah menangkap ikan dengan tangannya sahaja. Bukan takat ikan haruan, ikan bujuk ataupun ikan yang tidak berduri sahaja boleh dicekup Ngasiah dengan tangannya di dalam air. Malah ikan semilang, ikan baung atau ikan limbat pun mudah sahaja dicekaknya. Memang Ngasiah tidak bimbang apa-apa pun kalau mencekup ikan di dalam air. Tetapi ayah saya memang terkilan dengan sikap Sudin mamai yang gemar menggunakan tuba kalau mahu menangkap ikan. Sudin mamai sanggup meranduk ke tengah hutan mencari akar tuba yang tumbuh meliar dalam belukar. Sudah beberapa kali juga ayah saya menegurnya, tetapi Sudin mamai sekadar tersengih-sengih sahaja. Sewaktu ayah saya balik dari telaga, saya sudah menunggu di kaki tangga disebabkan baru balik dari madrasah Tok Haji. Kakak saya juga sudah siap di dapur menghidangkan nasi dengan gulai pisang muda. Tok Haji, apa khabar? Tanya emak saya sebaik saja bersalaman tangan di kaki tangga. Sihat, beritahu saya lantas sampaikan salam Tok Haji dan Nenek Haji. Memang sekali-sekala sahaja saya balik ke kampung emak saya. Semenjak diajak oleh Tok Haji tinggal bersama di madrasahnya. Jauh jugalah jaraknya madrasah Tok Haji dari kampung emak saya. Terpaksa juga menaiki bas. Kemudian berjalan kaki masuk ke kampung melalui jalan estet sampai 3 Batu. Ketika itu pengangkutan juga bukanlah mudah, sebab itulah jarang saya mahu balik ke kampung emak saya. Tetapi sekali-sekala balik, memang nenek saya di sebelah emak bidan Ibah akan merungut panjang sekiranya tidak singgah menjamah nasi di rumahnya. Sewaktu emak saya hulurkan pinggan ketika menghadap hidangan, nenek saya bidan Ibah memanggil ayah saya. Cepat-cepat ayah saya bangun menerpa ke pintu. Dia bukakan pintu, tetapi nenek saya tak mahu naik ke rumah. Cepatlah Bilal, tengokkan anak Sudin ni, beritahu nenek saya bagaikan cemas sangat. Memang nenek saya tengah menyapu sampah di tengah halaman semasa Milah Dukung memberitahu mengenai Salim sesak nafas. Lantas nenek saya ke rumah Milah Dukung untuk urutkan dada Salim dengan minyak kelapa yang ditenyeh bawang merah. Nenek saya sudah tangkalkan dengan jampi terkena angin pasang biarlah lelah anak kecil itu berkurangan. Tidak pernah pula Salim mengidap penyakit lelah sampaikan dia tercangut-cangut macam ikan mabuk tuba. Lantas sahaja Milah Dukung menuduh suaminya Sudin mamai yang menyebabkan kejadian tersebut berlaku ke atas anaknya. Tidak jadi ayah saya menyuapkan nasi sekalipun sudah terhidang. Dia sekadar jamah saja secubit nasi sebelum turun mengikuti nenek saya ke rumah Milah Dukung. Tetapi mak saya tidak tergesa-gesa. Biarlah ayah saya ikhtiarkan untuk memulihkan Salim yang tercangut-cangut akibat lelah yang menyerang tiba-tiba. Selepas siap makan tengah hari, barulah saya ke rumah Milah Dukung bersama dengan emak dan kakak saya. Tatkala saya sampai di rumahnya,
Malim udah. Malim, bukan malim ni. Oh, dia punya typo boleh tahan. Tatkala saya sampai di rumahnya, Salim sudah pun duduk menghadap hidangan nasi bersama dengan ayahnya Sudin Mamai. Mereka berdua makan sehidangan dengan tidak pedulikan orang ramai yang berkumpul di rumahnya. Tak ada beban, batu digalas. Rungut nenek saya apabila kenangkan anak saudaranya Sudin Mamai tersengih-sengih menyuap nasi dengan gulai ikan campur belimbing buluh. Saya melihat Wak Sarimin balik dari kubur menggalas cangkul dengan merungut-rungut tidak menentu. Penat jugalah dia menggali kubur, tetapi terpaksa dikambur semula dengan menanam batang pisang sebagai ganti mayat. Sudah menjadi pantang larang pula di kampung itu, apabila kubur digali mesti ditanam juga apa-apa pun apabila tidak ada mayat yang mahu dikebumikan. Memang nenek saya sendiri menyuruh Wak Sarimin bersama beberapa orang jiran galikan kubur, sebaik saja Salim terkejang tidak bernyawa. Tidak sempat ayah saya sampai bersama nenek semasa Salim terkejang tidak bergerak lagi. Beberapa orang jiran juga sudah terconggok di tengah rumah disebabkan Wak Sarimin sudah mengesahkan yang memang Salim meninggal dunia. Ayah saya juga sahkan Salim sudah meninggal dunia semasa dia naik ke rumah bersama dengan nenek saya. Cepat-cepat ayah saya suruh bujurkan mayat itu di tengah rumah bersetentang dengan bumbung. Dalam masa jiran-jiran dan keluarga bersiap-siap untuk kebumikan Salim, inilah Sudin Mamai balik membawa ikan sekeruntung. Memang awak ni bawa puaka balik ke rumah, jerit Mila Dukun di kepala tangga melepaskan geram. Tetapi Sudin Mamai tak menyahut apa-apa. Dia tidak terkejut dengan keadaan orang yang ramai berkumpul di rumahnya. Biarlah isterinya terjerit-jerit melepaskan geram terhadap dirinya, Sudin Mamai tetap tersengih-sengih hambar. Awak makanlah ikan tu sampai termuntah. Aku tak ingin. Semakin galak Mila Dukun menjerit dengan suara yang meninggi. Mila, bawalah bersabar. Selesaikan anak ni dulu. Nenek saya memujuknya supaya tidak ikutkan sangat perasaan. Beberapa orang jiran terpaksa pula memegang Milah Dukung yang meronta-ronta mahu menerkam suaminya. Marah benarlah dia disebabkan Sudin Mamai tak pedulikan nasihat orang-orang kampung. Kerap kali orang nasihatkan dia supaya tidak menubai ikan di sungai. Setelah Dukun Lamat beritahu mengenai puaka di Batu Dagu, mahukan nyawa setelah sungai melalui bukit di situ dituba orang. Dukun Lamat beritahu mengenai mimpinya apabila puaka di Batu Dagu di kaki bukit sungai kampung berkenaan tak sabar dengan perbuatan menuba ikan. Tetapi Sudin Mamai tak pedulikan mimpi Dukun Lamat yang beritahu mengenai dendam puaka di Batu Dagu itu. Sebab itulah Milah Dukun marah benar dengan suaminya yang berkeras tidak mempercayai mimpi Dukun Lamat. Dalam keadaan Milah Dukung terjerit-jerit marah ini, Sudin Mamai terus menyiang ikan di dapur, kemudian memetik belimbing besi di belakang rumah. Dia guna ikan sebarau dan ikan terbul. Masak lemak kuning bercampur dengan belimbing buluh itu. Dekat sini tadi dia tulis belimbing besi. Last sekali dia tulis pula belimbing buluh. Aduh, boleh tahan typo. Setelah nasinya masak, Sudin Mamai siapkan hidangan dalam dulang. Dia angkat hidangan itu dibawa ke sisi anaknya yang sudah dibujurkan di tengah rumah. Sewaktu membasuh tangan, Sudin Mamai renciskan 3 kali ke muka anaknya yang terbujur itu. Sekaligus pula, Salim terbersing kuat lantas bangun membuang kain yang diselubungkan ke tubuhnya. Ada bunyi hon lori. Terima kasih pada yang support. Untuk makluman pada kawan-kawan yang baru masuk, saya pernah cakap sebelum ni, mana-mana abang-abang pilot darat yang lalu boleh hon dekat kawasan perumahan saya ni. Mereka tahu. Marilah makan. Sudin Mamai menyuruh anaknya basuh tangan terus makan bersama. Sewaktu Milah Dukun mahu menerpa mendapatkan anaknya, cepat-cepat pula dihalang oleh ayah saya. Biarlah Sudin Mamai bersama dengan Salim habis makan nasi dengan gulai ikan itu sebelum masing-masing mendekati mereka. Dukun Lamat juga nasihatkan Milah Dukung supaya tidak tergesa-gesa mendapatkan anaknya Salim. Manalah tahu yang bingkas bangun itu sekadar puaka lembaga yang merasuk anak kecil itu. Kalau Sudin Mamai yang mulakan puncanya, biarlah dia sendiri yang selesaikan urusan dengan puaka Batu Dagu di kaki bukit. Sebaik saja saya sampai bersama dengan emak dan kakak, Sudin Mamai masih lagi menyuap nasi dengan Salim. Dia melambai saya mara mendekatinya mengajak makan bersama. Serba salah juga saya mahu mengelak disebabkan baru sahaja makan nasi di rumah sebelum datang ke situ. Beberapa kali diajak oleh Sudin Mamai, terpaksa juga saya duduk di sisinya. Saya terus menjamah nasi dengan gulai ikan sebarau masak lemak kuning bercampur dengan belimbing buluh. Memang saya tak makan banyak pun. Sekalipun terasa gulai ikan itu sungguh menyelerakan.
Kalau tidak kenangkan perut yang tengah kenyang, memang mahu juga saya bertambah lagi. Selesai saja makan, Sudin Mamai meminta saya membacakan doa selamat. Setelah saya bacakan doa selamat, inilah Pak Tua Mahat menjejakkan kaki di kepala tangga setelah mendapat tahu mengenai kejadian yang menimpa Sudin Mamai. Cemas juga Pak Tua Mahat apabila diberitahu kejadian yang berlaku ke atas Sudin Mamai. Tetapi dia juga sudah mengalaminya sewaktu anaknya Lajis masih lagi kecil. Memang Pak Tua Mahat hampir kecewa setelah menembak ayam hutan yang bertenggek di akar. Balik saja dari berburu, emak mertuanya sudah menyergah disebabkan Lajis terbujur tidak bernyawa. Hampir juga nenek saya bercekak rambut dengan emak mertua Pak Tua Mahat disebabkan perempuan itu menyalahkan Pak Tua Mahat sahaja. Tersinggung juga nenek saya apabila anaknya Pak Tua Mahat diperlakukan macam anak yang tidak mempunyai emak dan ayah. Tetapi Pak Tua Mahat tetap bersabar. Kesabaran Pak Tua Mahat menghadapi dugaan itulah dituruti oleh Sudin Mamai dalam masa dia benar-benar terdesak. Sebaik saja balik dari menubur ikan, Sudin Mamai sudah dapat mengagak kejadian itu akan menimpa keluarganya. Sebaik saja dia naik ke tebing sungai selepas mengutip ikan yang mabuk tuba, Sudin Mamai tercium bau busuk. Tatkala dia melihat keruntung berisi ikan, terkejut benarlah Sudin Mamai kerana ikan di dalam keruntung semuanya tulang-tulang yang tidak berguna. Berdebar hati Sudin Mamai dengan keadaan ikan-ikan di dalam keruntung yang sudah bertukar menjadi tulang-tulang ikan sahaja. Lantas sahaja Sudin Mamai mengingatkan kejadian yang menimpa Pak Tua Mahat bertahun-tahun sebelum itu. Ketika Pak Tua Mahat berburu ayam hutan yang bertenggek pada akar pohon ara. Sebaik sahaja ditembak, Pak Tua Mahat terkejut kerana ayam hutan bertukar menjadi daun terap kering. Tetapi Pak Tua Mahat dapat pulihkan semula ayam hutan yang ditembaknya. Semasa balik membawa ayam hutan yang siap disembelih itulah Pak Tua Mahat diberitahu mengenai anaknya Lajis meninggal dunia. Orang-orang kampung juga sudah bersiap-siap mahu kebumikan Lajis hingga kubur pun sudah digali. Tetapi Pak Tua Mahat tidak berputus asa. Dia tidak terus naik ke rumah menatap anaknya yang sudah dibujurkan. Pak Tua Mahat masuk ke dapur meletakkan ayam hutan yang siap disembelih di pelantar dapur. Mereka yang datang berkumpul ke situ melihat Pak Tua Mahat menyiang ayam lantas menggulainya sampai nasi dihidangkan ke sisi Lajis. Memang Sudin Mamai tahu bukan Pak Tua Mahat yang memasak di dapur. Ketika ini Pak Tua Mahat duduk di perdu pohon ara merendang dengan tangannya tidak lepas mencekak lelaki tua berpakaian seperti Cina tua. Tangan Pak Tua Mahat tidak lepas mencengkam kuat batang leher lelaki Cina tua itu. Kemudian dia membacakan 100 kali. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Terus memuntal rambut lelaki Cina tua yang mengerbang panjang. Terkial-kial lelaki Cina tua itu dengan merengek-rengek lemah. Pak Tua Mahat terus membacakan. Saya akan cuba baca, kalau ada silap tolong tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal ahadal azza wada'waka. Allahumma bismikal ahadal samada wada'waka. Allahumma bismikal azimil witri wada'waka. Allahumma bismikal kabiral muta'allazi mala'ai arkana kullaha anta afa inni ma asbahata wa ma amsita fihi. Maaf tergagap-gagap saya sebab ditulis Rumi ni. Pak Tua Mahat menggenggam tubuh Cina tua itu di dalam tapak tangannya setelah seluruh tubuhnya mengecil. Dia tahu memang Lajis terperangkap di dalam tapak tangan jelmaan lembaga besar yang mahu menguji kesabaran hatinya. Selagi Pak Tua Mahat tidak meledak marah, sekalipun dimaki hamun emak mentuanya, dia tidak akan dapat dikalahkan oleh pesona syaitan. Selagi syaitan mahu memperdayakan keluarganya, memang Pak Tua Mahat juga tidak lepaskan jelmaan Cina tua di dalam genggamannya. Sebab itulah Sudin Mamai juga mesti menahan sabar tatkala semua ikan di dalam keruntung bertukar menjadi tulang-tulang ikan yang tidak berguna. Bau busuk tulang-tulang ikan itu juga menusuk ke hidung, hinggakan kepala ikan juga sudah berulat dengan ulat berenga memutih. Sudin Mamai tahu sangat gangguan demikian akan memusnahkan dirinya. Sekiranya dia menuangkan tulang-tulang ikan yang sudah berulat di dalam keruntung, nescaya padah akan menimpa dirinya. Dia wajib bertahan sekalipun akibatnya boleh mengancam keluarga sendiri. Biarlah siapa pun keluarganya menghadapi ancaman syaitan, asal saja dia mampu bersabar tatkala dugaan demikian sedang memuncak. Sudin Mamai sudah bersedia dimaki hamun oleh isterinya, iaitu Melah Dukung yang tidak memahami kejadian sebenarnya.
Tentu Sudin Mamai juga tidak dapat menghalang sesiapa pun memaki hamunya selagi keadaan Salim tidak dapat dipulihkan. Disebabkan dia terlalu berkeras menuba ikan, petaka demikian mengganggunya. Apabila petaka gangguan syaitan sudah tidak boleh dielakkan, dia mesti bertahan juga. Kalau Pak Tuan Mahat mampu melalui saat getir berhadapan dengan gangguan syaitan, kenapa pula dia mesti mengalah? Sudin Mamai tidak akan biarkan dirinya diperangkap syaitan yang sentiasa mahu mengelirukan manusia. Sesiapa sahaja terperangkap memang tidak akan dapat menahan sabar. Setelah keruntungnya dipenuhi tulang-tulang ikan yang tidak berguna, Sudin Mamai terus menutup mulut keruntung. Biarlah tangannya menggenggam apa sahaja jelmaan syaitan, asalkan bukan jelmaan syaitan yang menggenggam dirinya. Baik, untuk makluman kalau terdengar bunyi bising, biasa budak-budak malam ni pula dia masih lagi hura-hure. Madu. Baik, kita akan teruskan. Apabila dia merentap akar tuba di dalam hutan, Sudin Mamai sudah merasakan yang dia merentap tali perut syaitan hingga terburai laksana tali yang terlepas ikatan. Ketika tangannya menggenggam mulut keruntung, Sudin Mamai juga merasakan yang kepala syaitan yang dicengkam di dalam genggamannya. Sudin Mamai menguatkan semangatnya, lantas membacakan 7 kali. Wa imma yanzaghannaka minasi syaitanin nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Serentak dengan itu, Sudin Mamai merasakan keruntungnya bergoncangan kuat, tetapi tangannya tidak lepas daripada menggenggam mulut keruntung berkenaan. Lama dia menggenggam mulut keruntung itu, tiba-tiba berdepa bunyi benda besar jatuh di hadapannya. Dia melihat jelmaan lelaki perut buncit jatuh terlentang di hadapannya dengan kepala seperti ikan haruan. Tersengih-sengihlah jelmaan lelaki perut buncit itu, bingkas bangun dengan terkial-kial. Aku boleh balikkan semula ikan dalam keruntung kau, ujar jelmaan lelaki perut buncit yang dan menyapu mulutnya dengan tangan. Tapi aku mahu gantinya. Oh, ni ayat dia juga. Tapi aku mahu gantinya anak kau sendiri, tegasnya lantas mengejek-ngejek Sudin Mamai. Kalau kau boleh campur urusan Allah, kau cubalah, sahut Sudin Mamai tersenyum menyindirnya. Ketentuan Allah memang aku tak dapat nak menghalangnya. Dia merenung tajam ke muka lelaki perut buncit dengan membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 17 kali. Sebaik saja perut lelaki itu meletup, laksana gelembung yang meletus, segera diterpa oleh Sudin Mamai. Dia merentap tali perut lelaki itu yang terburai tidak bertahan, dan ketika inilah Milah Dukung melihat suaminya terkial-kial memasak di dapur. Siapa pun tak tahu mengenai Sudin Mamai masih lagi bergelut di tebing sungai. Hanya setelah ikan di dalam keruntungnya pulih semula, baru mereka yang berkumpul di rumahnya nampak Sudin Mamai sedang buat hidangan nasi ke dalam dulang. Sudin Mamai sendiri yang bawa hidangan nasi itu ke sisi anaknya yang terbujur di tengah rumah. Sebaik melihat saya naik ke rumah bersama dengan emak dan kakak, lama Sudin Mamai terdiam. Setelah saya bacakan Al-Fatihah 3 kali dan dihembus perlahan ke arah ubur-uburnya, dia seolah-olah terbangun dari tidur yang nyenyak. Lantas dia menggamit saya, mengajak makan bersama dengan Salim yang kelihatan segar. Kenapa orang ramai kat rumah kita ni? Salim mencuit kepala lutut ayahnya. Sudin Mamai tidak menyahut. Dia tersengih-sengih lantas membasuh tangan. Setelah selesai makan, tidak bertangguh dia kemaskan semula. Semua lebihan nasi dan gulai terus sahaja ditanamnya macam kebumikan mayat yang dikubur. Terpinga-pinga juga emak saya dengan kejadian yang menimpa Sudin Mamai, hingga saya juga terbabit sama. Kenapa pula Sudin Mamai hanya mempelawa saya seorang sahaja yang makan bersama, sedangkan ayah saya ataupun Pak Tua Mahat tak dipedulikannya langsung? Siapa pun tak berani sangat mahu bertanya mengenai kejadian itu, kerana Pak Tua Mahat sudah ingatkan supaya jangan diungkit. Perkara kejadian yang menimpa Sudin Mamai memang sama dengan kejadian yang dialaminya bersama dengan Lajiz. Pak Tua Mahat dapat mengagak segala pengalaman yang dilalui oleh Sudin Mamai itu. Tetapi kejadian yang berlaku ke atas diri Pak Tua Mahat sekadar saya dengar dari emak sahaja. Kerana ketika Lajiz masih kecil, saya pula masih belum lahir. Lajiz sendiri tak tahu apa-apa tatkala saya tanyakan kejadian tersebut kepadanya. Tentu Salim juga tak tahu apa-apa mengenai kejadian yang menimpa dirinya ketika masih berusia 8 tahun. Dia sekadar ingat seolah-olah terjun ke tengah arus hingga hampir tenggelam bersama dengan ayahnya Sudin Mamai. Masa inilah dia seolah-olah melihat tangan saya mencapai tengkuknya dibawa naik ke tebing. Lain saya tak ingatlah, beritahu Salim apabila ditanyakan kejadian yang dialaminya semasa berusia 8 tahun itu. Agaknya saya mimpi macam tu kot.
Dia menjelaskan kerana tidak percaya mengenai dirinya yang dikatakan sudah meninggal dunia itu boleh hidup semula. Memang seisi kampung percaya Salim dah meninggal, tetapi hidup semula setelah dipulihkan oleh ayahnya Sudin Mamai. Masakan orang yang sudah meninggal dunia boleh hidup semula? Hanya Tok Haji sahaja menerangkan Salim sekadar pingsan tak sedarkan diri akibat gangguan syaitan. Mereka melihat Salim seolah-olah sudah tidak bernyawa disebabkan pesona syaitan yang mahu mengelirukan keluarga Sudin Mamai. Lama jugalah tersebar cerita mengenai Salim yang sudah meninggal dunia itu hidup semula. Terpaksalah ayah saya ingatkan orang-orang kampung supaya tidak terpengaruh dengan cerita tahyul demikian. Tetapi masakan mereka boleh lupakan kejadian itu kerana Wak Sarimin sendiri yang gali kubur setelah didesak oleh nenek saya, Bidan Ibah. Bukan Wak Sarimin sahaja yang terpaksa gali kubur. Malah Dolah Cekang juga sudah bersiap menebang buluh untuk buat usungan. Kejadian yang berlaku hampir 40 tahun itu bukan mudah mahu dilupakan oleh orang-orang kampung yang melihat sendiri peristiwa tersebut.